berdasarkan keturunan awak macam ni, maka dengan ini saya sebagai hakim membicarakan kes awak berdua, mas kahwin yang suami kena bayar pada isteri adalah sebanyak RM600. Berserai. Ya. Hakim muktamad, mandatory, saya boleh lawan. Dan hakim nak bagi hukum pun dia mesti bijak dalam semua hal. Kalau tak jadi hakim dengan kan. Nama pun panggil hakim yang arif, betul tak? Pakar lah. Mesti dia tahu semua keadaan lelaki, perempuan, keturunan, apa-apa, baru boleh keluar hukum. Bukan boleh buat bodoh-bodoh tu. Kalau dia buat bodoh-bodoh tu tak boleh panggil yang arif, itu yang bengong, bukan panggil yang arif. Yang arif ni maksudnya dia tahu hukum, tahu nikmat, dia tengok suasana dan dia boleh bagi keputusan yang tepat. Itulah yang arif. Tu bawa hakim. Boleh ikut bahasa tu kan, memahami kondisi kita. Baik, wa yakunu mafrudu alaihi mahrul misli. Dan kata dia adalah yang difardu itu alaihi ala zaud ini, nisbah hakim bagi keputusan adalah mahar misil. Yang inilah dipanggil mahar misil. Satu, kalau tak sebut mas kahwin dalam masa akad, dia akan jadi istilahnya mahar misil. Apa mahar misil ni? Mas kahwin yang seumpama, setara dengan wanita ni berapa kena bayar? Kan dia susah betul tak? Nak menilai lah. Bubuh harga senang. Siap. Wa yushtaratu ilmul qadi bi qadrihi, dan disyaratkan mesti pengetahuan qadi dengan kadarnya. Itu saya kata mesti qadi ni yang arif. Itu syarat dia. Satu, kalau yang bengong tak sah apa dia sebut. Selagi orang sepatutnya kena bagi RM1,000, dia bagi RM10 je. Dia suruh bayar RM10 je. Ni dia tak boleh yang bengong tapi yang arif. Saya guna bahasa gitu sikit, tajam sikit bahasanya kot. Amma ridha zaujaini bima yufriduhu fala yustaratu. Baik, dalam situasi menghukumkan oleh mas kahwin ni oleh hakim, suami isteri tak diperlukan keredaan dan bersetujunya mereka. Hakim bila buat keputusan, lantak kau lah. Satu kaedah, tak mau kelahi, tak mau sibuk mahkamah apa? Sebut dalam masyarakat. Senang. Baik. Au yadkhulu zawju biha, ataupun salah satu sebab wajib mas kahwin adalah dukhul oleh suami dengan isteri. Suami pakai isteri, dukhul isteri wajib bayar. Nah, nak bayar apa? Dia kena bayar mahar misil. Susah juga, betul tak? Pasal nak sebut mahar misil ni kena tengok keturunan, kena tengok pekerjaan, kena tengok kematangan, kena tengok macam-macam benda tu, nak tengok leceh. Kalau saya gunakan bahasa leceh. Satu hal pula nak pergi menilai pula dia orang ni macam ni, pergi berjumpa pula tengok keadaan semasa macam ni. Allah, payah, leceh, buat banyak kerja macam ni. Bubuh satu mas kahwin senang. Siap. Qabla fardin min az-zawjiyya bil hakim. Baik, fayajibu laha mahru misil. Dan isteri yang macam ni bila suami dah pakai je, wajib mas kahwin, yang panggil mahar misil. Binafsi dukhul, dengan semata-mata dukhul tu wajib mahar misil. Wa yu'tabaru hadzal mahru bi halil aqdi fil asah. Dan kata dia, nak kira mahar misil ni masa bila? Kira masa akad, bukan kira masa pakai. Pun jadi leceh je tak? Allah, kena tengok hal ni. Allah, kalau saya lah, saya ngaji dulu pun masa Tok Guru baca kitab, dia pun mulut dia macam tu lah, macam saya bunyi ni. Buat menyusah je. Keluar ayat itu, saya pun bunyi macam tu lah juga. Satu, yang elok apa? Sebut je mas kahwin, senang. Okey, siap. Wa in mata ahadu zawjaini qabla fardi wa wat'in wajaba mahru misli fil adhar. Sekiranya mati salah seorang daripada dua suami sebelum daripada fardu, kalau tak ada apa-apa kadar yang disebut, dia tengok mati suami dan sebelum wat'in, dan suami pun tak pakai lagi isteri, macam mana? Wajaba mahru misli. Kalau masa akad nikah tak sebut, istilahnya wajib mahar misil. Mahar misil ni maksudnya kadar yang sepatutnya dipenilaikan atas nama mas kahwin bagi wanita tersebut. Susah tu. Wal muradu bi mahri misli, kata dia, dan dikedaki dengan mahar misil, kata dia, ila qadru ma yarghabu fihi fi misliha adatan. Dialah satu kadar bayaran mas kahwin, bayaran yang orang sanggup untuk menerima bayaran mas kahwin kepada perempuan ni dengan harga tersebut. Itu dipanggil mahar misil. Sekali lagi sebut, payah tak? Ya. Antara mahar misil ni dengan belanja angus senang ni. Saya belanja angus
dia tengok semasa kan, barang-barang keperluan dapur, macam tu pun orang Melayu ni faham lah satu hal. Tapi saya nak sebut belanja hangus lebih mudah untuk dinilai berbanding dengan mahal Mesir. Mahal Mesir susah sikit, pasal kena tengok keturunan, kena tengok pendidikan, kena tengok takwa tak takwa dia, tengok paras dia, saiz dia, kesuburan dia. Banyak benda, banyak benda. Tapi kalau belanja hangus tak payah. Kalau rata-rata ni standard lah ni berapa? Perak lah, Kedah berapa? 12,000 standard lah, biasa lah, common lah tu lah. Command berapa command? 5 tu command. 20 besar tu, lebih kuat saya sebut itu kan. Tapi itu apa? Bukan mas kahwin tu, itu belanja hangus. Baik, nisbah apa yang baca tu selesai. Baik, dengan apa saya sebut tadi, saya kata saya nak sebut mengenai belanja hangus tu. Satu, mas kahwin macam ni. Tu belanja hangus ni apa? Okay, kita ke sana sikit. Belanja hangus ni saya sebut dari awal tadi. Kalau di atas kata belanja hangus tu wajib, maksudnya dia adalah nafkah yang wajib suami bayar kata isteri. Bagi faham tu. Dan memang rasanya memang tak ada seorang pun faham bila tak bayar belanja hangus ni boleh menikah juga. Betul tak? Memang orang tak akan bagi menikah kalau tak bagi belanja hangus. Betul tak? Jadi faham tu belanja hangus ni wajib tak wajib? Wajib. Kalau wajib, wajib apa? Mas kahwin dah ada. Nafkah harian, nanti nafkah harian. Untuk ke atas kata wajib apa? Tu dengar saya sebut. Yang dikatakan jadi mas belanja hangus ni ialah dia ialah nafkah yang suami wajib dengan sebab hari pertama perkahwinan. Suami isteri serah diri je, sah je perkahwinan, serah diri apa? Nisbah nafkah harian yang akan kena bagi satu hal, dan isteri tu suami wajib bagi sepersalinan pakaian, lagi tempat tidur dia nanti, habis-habis bodoh tempat tidur apa? Toto, narita, bantal. Untuk dia, bukan untuk kita, untuk dia tu. Suami wajib bagi. Yang dah ada tu dia punya, yang suami kena bagi. Lepas tu pada tak bagi narita, toto, pada tak? Boleh katil lah. Siapa punya? Dan katil pun katil 2 ke katil 1? Katil 1. Pasal wajib tidur untuk dia, bukan wajib tidur untuk kita. Kita tumpang je. Untuk alang beli macam mana? Nak tidur 2 orang sekali betul tak? Okey, beli 2. Siapa punya katil tu? Masalahnya siapa punya katil tu? Perempuan tu punya. Itu yang wajib beli. Macam mana pun yang wajib asas apa? Bukan katil kembar, bukan orang apa? Bukan katil kelamin, katil bujang. Macam tu kot bahasa mudah-mudahnya. Tilam pun apa? King coil, apa queen coil, apa? Boleh command coil. Tak ada coil apa? Beli narita, toto lah. Tak pun beli bandel banyak lah ni. Lembek bandel aja. Orang tutu dulu panggil lembek kan. Boleh lembek padan lah. Lepas tempat tidur tu selimut, bantal lah, tu wajib. Okey, itu tempat tidur dia. Lagi wajib apa? Wajib dapur dia. Asal apa? Periuk 3 beradik cukup lah ke 7 beradik? Beli periuk 7 beradik tu. Cukup dah periuk tu untuk gulai apa-apa, belanga 1, sudit, sudu, pinggan pun 1 cukup dah. Takkan nak beli 1 lah. Set pengantin macam mana? Beli lunch set, dinner set, apa? Akopal, akopok, akorok, perex, apa seumpama tu. Bagi standard lah orang baru. Tambah lani punya pula macam mana? Beri nasi 1. Bagi yang munasabah untuk yang ni keperluan masa kini. Dulu dapur nak beli apa? Dulu kan bayar kan, cari batu sungai 3 ketul, cari kayu api. Suami wajib cari kayu api untuk isteri masak. Lah ni apa? Tong gas, beli gas. Siap. Untuk alat atur dia. Lepas tu dapur 1. Lagi bagus beli boleh oven sekali. Mahal sangat, beli dapur. Lepas tu beli satu-satu lah. Oven 1, kuyung nasi 1, pemanggang ajaib 1, masak boleh, rebus boleh, kukus boleh. Lepas tu press cooker 1. Apa? Cukup?
Pinggan beli lunch set, dinner set, akopal tu, semua pinggan, mangkuk, sudu, garpu, hak gantung apa. Untuk nak makan atas lantai ke atas meja? Alamak, satu hal pula, bagi luxury sikit atas meja. Meja macam mana? Untuk kira family akan datang ke kira 2 orang je? Kalau 2 orang beli hak meja plastik yang demo jamu kedai makan, nombor padan. Hak boleh buka tutup tu. Beli kursi plastik 2 padan. Saya nak sebut apa? Sepatutnya yang suami kena beli duit tu lah. Itulah belanja ngos tu. Itu tempat makan, dapur, tempat tidur. Bilik air apa? Sabun, sintuk, berus gigi, apa? Lani, shampoo, apa? Berus basuh, sabun. Lani macam mana? Mesin basuh lah. Siap. Jadi aturkanlah mengikut masing-masing. Jadi kalau kata 8,000 tu nak beli apa? Beli tu lah. Bukan buat kenduri. Dan siapa punya? Perempuan punya. Jadi kalau bahasa belanja hangus ni, kalau ikut syarat macam mana? Dah bagi katalah 8,000 tu, kahwin tu kenduri kau punya pasal. Pasal kenduri kita akan jumpa bab kenduri nanti insya-Allah. Jadi bila masuk rumah tu, suami dah bayar belanja hangus ni, macam mana? Mana kata? Belilah bang. 8,000 tu buat apa? Buat kenduri. Loh, buat kenduri pula duit engkau tu. Duit tu ialah duit belanja yang wajib aku sara untuk katil kau, proto kau, bantal kau, dapur kau. Nak pergi pinggan, kita makan kat rumah mak lah bang. Ada pinggan, mana ada pinggan lagi, abang tak beli. Dah, engkau lah beli. Aku dah bagi duit lah. Dan suami boleh buat macam ni, buat penuh hand keren aja. Beli sendiri, duit dah bagi, minta orang bapak kau. Yang ni yang kata hukum hakam yang orang dah tak kerti lah ni. Mas kahwin orang faham lagi, belanja anggun orang tak faham, kata-kata orang tak faham. Dengar saya sebut, kata-kata tak faham, ustaz pun tak faham, kadang mufti pun tak faham, tambah mufti perkoleh tu lagi berdengung, tak faham apa. Saja bubuh itu. Memang geram banyak mufti perkoleh ni. Jumpa kalau tu saya lari-lari, saya lompat, saya bagi lutut dulu. Puff, tak apa, saya pusing belakang. Bagi back kick satu kata. Tak apa, flying kick ke, jump kick. Tak apa, geram banyak. Memang geram gila. Pasal apa tu? Kesian pun ada. Bodoh. Baik orang awam pandai lagi benda ni. Saya nak bagi ulas lagi panjang pula dekat tak maulah sebut dia tu. Baik. Jadi itu rasanya sekali lalu saya dah sebut lah kepada belanja hangus tu. Sikit lagi perhabis kitab kita kan. Saya nak bersambil sebut belanja hangus tu pasal dalam kitab kita dia akan sebut nanti bab belanja jauh bab nafkah. Itu pun dalam matan kita tak sebut pasal benda tu ada benda yang istilah maklum. Dia istilah understood dalam bab pernikahan selain pada mas kahwin. Ada bab belanja macam tu yang maklum yang dia tak sebut. Belanja nanti pun dia akan panjang. Bab belanja harian, makan, minum, lauk, makanan asasi banyak mana, lauk macam mana, berapa kadar dia. Jadi kalau suami makan sekali macam mana. Kalau suami isteri tak pandai masak, suami kena cari tukang masak macam ni. Ada huraian di situ. Memang ada bab bicara dia. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Ayo macam mana pun perhabiskan sikit lagi bab mas kahwin ni. Wa yasqutu bitalaqi qabla dukhuli rizqul mahri. Kata dia gugur dengan sebab tolak ni sebelum daripada dukhul, sebelum suami bersama isteri. Kalau berlaku tolak, dia akan gugur separuh mas kahwin. Maksudnya kalau kata mas kahwinnya RM1,000 tunai, habis-habis suami tak pakai lagi isteri, tengok berlaku cerai berai, tolak balas 3 kali berlalu. Katalah itu macam mana? Memang tercerai, tak boleh rujuk. Suami tak pakai lagi isteri, memang tercerai, mas kahwin separuh, 500 kena bagi. Wajib semua? Tak wajib semua jika belum dukhul. Perceraian yang sebelum suami pakai tak wajib semua, walau maratan wahidatan. Dan kata dia dukhul ni kalau dengan sebab dukhul wajib semua, sekalipun baru sekali pakai. Okay. Fayajibu kullul mahri. Baik, kalau ada dukhul wajib bayar semua mas kahwin. Walau kana dukhulu haraman kawati zauji zaujatahu hala ihramiha au haidha. Sekalipun berlaku dukhul suami pada isteri tu, suami ni pun gedik-gedik lah, kahwin-kahwin tengok isteri tengah haid, macam mana? Haid pun haid lah, balas ha. Sekalipun perbuatan tu haram, berdosa, tapi dukhul lah nama dia.
wajib mas kahwin semua. Ataupun isteri dalam keadaan ihram dikahwin dengan orang ni, betul macam mana? Jumpa-jumpa kat Mekah macam mana? Balas lagi lah tengah ihram pun, haji dia rosak ke, ihram umrah dia rosak ke apa, itu satu hal. Kita duk cerita bila dia pakai berlaku bercerai macam mana, wajib mas kahwin semua, sekalipun dia bersama dalam keadaan hal haram. Apa hal haram? Ihram dan haid. Wajibu kulul mahri kama sabaqa bi mautin. Habis. Jadi kalau berlaku perceraian, itu dobek dia, sama ada dukhul tak dukhul. Baik, kalau wajibu kulul mahri, dan wajib semua mahar kama sabaqa bi mauti ahadi zaujain. Yang ni dah lepas disebut saat ni sebentar. Apa dia? Wajib bayar mahar semua kalau mati. Mati semua. Dia tak kira tengok dukhul tak dukhul. Walaupun bawa akad nikah, akad nikah balik dalam perjalanan mati. Itu yang lelaki mati, atau akad nikah perempuan ni seronok sangat mati, ataupun kena serangan jantung ke apa-apa, ataupun duduk gambar posisi pelamin runtuh mati, ataupun malam tu perompak masuk rumah, ragut-ragut tarik mati, terjegut leher, contoh. Ataupun dia tengok masuk bilik mati tergantung akad kipas, apa, bunuh diri. Siapa tak sanggup nikah dengan lelaki tu, wajib mas kahwin semua. Masa berlaku dengan sebab kematian, wajib mas kahwin semua. La bi khulwati zauji biha fil jadid. Tak wajib mas kahwin dengan sebab bersunyinya suami dengan isteri fil jadid, pada kaul jadid. Maksudnya kalau takat khaluat bopi bahasa itu, ataupun bagi dia orang suami isteri duduk sebilik tapi tak berlaku lagi dukhul, tak wajib mas kahwin semua. Maksudnya kalau katalah macam sarung apa, batai semayang, ada istilah-istilah macam tu lah orang Melayu kita yang lama-lama style ada lagi bahasa itulah, ni pun masih ada juga. Upacara batal semayang apa, katalah bulan tu bagi bilik kan, bulan tu batal semayang dengan ambil gambar apa-apa, itu lepas ambil gambar. Lepas ambil gambar macam mana? Show kami nak 2 orang, privacy. Orang yang kacau belah, kami nak buat apa ikut kami kan, belah. Tutup itu kunci jalan. Jadi ke tak jadi masa tu, dan jima ke tak ada jima ke tak kira. Maksudnya nak wajib mas kahwin, dia bukan dengan khulwat tapi dengan dukhul. Siap. Itu maksud ayat dia tu. Jadi berikut kaul jadid, yang tu kaul asah lah. Maksudnya dengan khulwat tak jadi wajib mas kahwin semua. Wa idza qatalatil hurratu nafsaha qabla dukhul biha la yaskutu marwa. Kata dia, apabila seorang perempuan yang merdeka dia bunuh diri dia sebelum daripada dukhul biha, qabla dukhul biha, dengannya dengan perempuan tersebut. Setelah dia akad nikah, dia tengok dia bunuh diri, makan racun ke apa, jadi kut lah jadi kes macam tu. Jadi dia bunuh diri pasal apa lain hal. Kita nak cerita hukum je. La yaskutu marwah, tak gugur mas kahwin. Pasal apa? Pasal kes mati, bukan kes cerai. Sekalipun yang mati itu perempuan sendiri bunuh diri, sekalipun dia nak buat pasal elat apa ke punya pasal, kita tak tahu sekalipun, mas kahwin tak terbatal dengan sebab mati itu, bahkan dia wajib ke semua. Ataupun tak terseparuh pasal tak dukhul lagi, pasal dia bunuh diri, dah juga. Istilahnya bila mati, kalau orang merdeka wajib semua mas kahwin. Bikhilafi law qutilatil walau qatalatil amatu, bersalahan kata dia kalau seorang hamba dia bunuh nafsakan diri dia, au qatalatha sayyiduha, ataupun tuan dia bunuh. Hamba perempuan ni, kalau hamba tu dia bunuh diri, ataupun hamba tu tak bunuh, tuan dia bunuh. Kan kalau kahwin dengan hamba dia, kalau kita sebut macam tu satu hal. Yang ni dia kahwinkan dengan orang lain, katalah kahwinkan dengan orang lain dengan hamba dia, dengan mas kahwinnya 3 juta contoh. Lepas tu sebelum dia pakai, bunuh hamba dia, ataupun hamba perempuan tu bunuh diri dia sendiri. Macam mana? Qabla dukhul fa innahu yaskutu marwa. Kalau dalam bab kahwin hamba, hamba perempuan tu bunuh diri, ataupun tuan hamba ni bunuh diri, bunuh hamba perempuan dia tu, gugur mas kahwin.
tak kena bayar apa-apa. Pasal boleh jadi memang dia orang trik untuk dapatkan duit daripada orang lelaki ni, sedangkan hamba tu bukan dia kosong untuk nak bagi pun. Macam-macam helah manusia. Jadi dah menutup pintu tu supaya jangan berlaku gitu. Kalau hamba mati, sama ada dengan dia bunuh diri sendiri, hamba perempuan ni, ataupun tuan dia bunuh, dia menggugurkan mas kahwin. Okey, siap. Saya nak syarah ilat syariah, hikmah syariah tu banyak sangat, tapi sekadar sebut kaedah asal kita baca kitab ni macam ni. Habis. Ke depan insya-Allah jumpa faslun wal walimatu ursi mustahabatun. Bab kenuri. Bawa cerita kenuri ni. Jadi kenuri awal-awal sebut dia bukan ambil daripada belanja angus. Belanja angus lain. Belanja angus saya dah sebut lah tadi apa dia belanja angus yang menyebabkan jadi nama wajib tu. Setakat tu juga nisbah apa kita baca. Soalan kalau ada sekitar apa yang kita duk bicara, insya-Allah. Ya, silakan. Bagus soalan tu. Soalan ditanya mengenai mas kahwin yang tak disebut dalam akad. Jadi istilahnya dipanggil mahar misil. Katalah suami bila disebut, isteri tak setuju, disebut satu angka 15,000 misalnya, suami tak setuju. Macam mana permasalahannya ni? Kalau suami tak setuju, menikah dah kan. Kalau berlaku perceraian, yang tu yang nanti ada bayar tertentu. Macam mana pun kalau selesaikan dulu, kalau tak berlaku perceraian, dia akan balik pada mahar misil. Maksudnya tambahlah suami tak setuju, 15,000 mana boleh, terengkau ni bagus pada engkau pun kuat-kuat pun 10,000 je, ni sampai 15,000 biar benar mas kahwin. Tak ada, aku tak bayar kan 15,000 lah. Kalau kelahi macam ni, dia akan kembali pada mahar misil. Ataupun antara yang telah kita jumpa tadi, berlaku perbelahan, hakim menentukan. Qadi lah, mahkamah yang arif tadi, dia akan menentukan berapa bayaran mengikut mahar misil, mengikut kaedah yang telah ilmu yang dia ada mengikut keadaan pengantin perempuan tersebut. Itu kot. Okay. Suami boleh tak setuju. Kalau setuju, suami sanggup, jalan lah. Maksudnya kalau suami dari segi kebolehan, asal masalahnya boleh tak suami tak setuju di atas apa yang isteri minta? Boleh. Cuma berapa yang kena bayar? Kembali pada mahar misil. Siapa nak tentu? Kalau habis-habis tak ada orang tentu, hakim yang arif. Baik. Kalau setuju memang tak ada masalah. Hakim tu kata 15,000. Pakailah cakap dia nak kata macam mana. Tapi hakim ni kot kroni kot. Berapa persen tanya dia? Sajalah saya tambah ayat tu. Macam mana pun bila hakim memutuskan 15,000, ke 15,000 lah kena bayar. Tambah pula macam ni. Suami isteri perempuan tu minta 10,000. Aku tak mau bayar, baik kita bagi soal mahkamah. Hakim kata 15,000. 15,000 kena bayar. Pasal kuasa mahkamah besar. Satu, leceh tak sebut mas kahwin. Memang leceh gila punya. Telah diakui. Kalau itu sebutlah mas kahwin. Janganlah tak sebut. Lain. Suami tak beri kat isteri 6 bulan ataupun lebih. Betul? Allah SWT. Dia ada dua masalah itu. Selalu orang kita sebut nafkah zahir batin ni macam ni. Zahir tu makan minum, batin tu hak tu. Boleh. Dia hak tu itu kalau ikut asasnya ialah hak suami. Maksudnya suami lah ikut dia nak minta bila. Isteri pun ada hak, tapi tak wajib suami tunai. Tapi atas dasar kemanusiaan, tunailah kawan tu pun manusia juga. Sikit dengan bahasa itu. Dia ada isu khas bicara bab tu. Kalau nafkah zahir ni rasa saya memang isu dia ada bab nafkah juga nanti bicara. Yang suami tak bagi nafkah 6 bulan ataupun lebih, boleh terpasah tu. Nafkah zahir ni rasa ada hukum yang kita sedia faham. Bab batin ni
batin yang kita Melayu sedia faham batin itulah, maksudnya bab suami bersama isteri. Kalau ditinggalkan lebih daripada nak kata 6 bulan ataupun seumpamanya dengan tempoh tertentu, dia kalau isteri tak jadi masalah, tak ada apa-apa lah. Dia ada isu khas dalam bab ni, yang kalau suami yang dinamakan dia ila ataupun mulin. Ila ni kalau suami dia tak mau dengan isteri dia disebabkan ada isu sumpah ataupun talik cerai, sama ada cerai isteri ataupun talik cerai madu dia atau seumpamanya, ataupun bayaran tertentu, selama 4 bulan ataupun lebih, ada kes khas nama dia ila. Kalau tak ada kes-kes macam tu, bila suami ni tinggal tanpa memberikan istilahnya kehendak fitrah manusia untuk bersama, suami bersama dengan dia, dari sisi kaedah syarak, bila sabit pengaduan, mahkamah dia boleh kata macam ni, kau isteri kau pakai dia nak, kalau kau tak nak, baik kau lepaskan dia. Mahkamah boleh bagi suggestion, cuma perceraian dia tak boleh dituntut di atas tak bersama suami pada isteri, tapi fasakh yang boleh dijadikan adalah disebabkan tak bagi nafkah pada isteri. Nafkah apa? Nafkah makan minum. Adapun hak batin tu, dia ada bab khas yang ada bicara dalam kitab. Jika suami tu memang tak boleh bagi langsung, pasal rupanya mati pucuk, dengan pucuk pangkai pun mati, minta maaf saya guna bahasa-bahasa itu tuan-tuan. Macam mana? Tak boleh langsung, sepanjang tahun tidur, makanlah ubat apa pun, bagi pil Begra telan 1 tong pun tak jadi apa. Tuan-tuan, sorry saya punya bahasa-bahasa macam tu kan. Macam mana? Yang ni memang orang kata apa, dah tidur selama-lamanya, dia tidur sebelum tidur, mati sebelum mati. Boleh faham? Tak faham tu tanya lain, tapi cepat faham selalu kita bab tu. Saya ajar budak-budak saya dah orang faham. Macam mana ni? Dia sabit pasah dengan sabit pengaduan tu pun dengan tempoh setahun untuk kemungkinan berubat. Itu pun jika memang tak pernah ada suami bagi apa-apa nafkah itu kepada isteri. Jika sebelum ni pernah beri, maka tak boleh dipasahkan dengan sebab tak bagi hak batin, tapi boleh dipasah dengan sebab hak zahir. Maksudnya tak bagi makan minum, yang tu boleh basah, tapi tak bagi hak tu tak boleh basah. Kalau katalah bagi makan minum selama 5 tahun, tapi yang tu tak bagi makan minum, alamak bahasa sorry yang tu tak bagi makan minum, tak pasal tu sudahlah, tak bagi dia, isteri tak boleh minta pasah di atas tak bagi tu, tapi boleh minta pasah di atas tak bagi makan minum. Baik, macam mana pun kalau kata suami ni dia tak sanggup, dia nak berpisah. Tapi atas asal hukum, isteri dia hanya ada kuasa minta pasah jika suami tak bagi hak zahir tu. Hak batin tu kalau dia tak nak bagi, itu hak suami. Macam mana pun tak boleh diminta pasah di atas suami tak mau beri, melainkan ada kes khas nama dia ilak. Pasal yang tu mahkamah boleh bagi arahan dan cadangan je, so isteri kau pakailah. Ataupun kata, dan kau tak mau pakai, kenapa kau nak seksa dia dengan tak pakai dia, sedangkan dia pun manusia? Apa pasal kau tak mau pakai dia, tapi kau tahan sebagai isteri? Pelik lah kau ni. Mahkamah kena bagi satu ayat psikologi sekitar dia. Pasal apa? Dia tahan sebagai isteri, tapi dia tak tidur dengan suami dia, isteri dia. Makan minum dia bagi, macam pelik tak? Pasal apa? Aku sayang kat dia, tapi aku tak mau lepas dia. Pasal apa? Untuk dia pun manusia juga, dia pun nak juga. Pasal apa kau tak bagi kat dia? Aku tak boleh bagi, kau tak boleh bagi. Nanti kalau dia buat masalah dengan kau, main kayu 3, kayu 4, kayu 5, kayu 10 hari, baik cara terbaik kau beriman tak beriman, lebih baik kau lepas dia. Sudahlah tu. Kau nak cari amah tukang gaji punya pasal, nak kahwin lain satu hal. Cari orang lain yang perempuan tu tak mau hak tu kat kau, dia nak kau je, kau janji dia boleh bagi dia makan, bela hak tu. Ataupun cari mana-mana janda yang umur 60, 80 tahun, dia boleh seberi makan untuk kau, sedekah baju hari-hari kat kau, tapi dia tak nak tu, kau kahwin dengan janda tu. Pasal kau kalau lawa pun kau boleh buat apa dengan dia, tapi kahwin dengan tu. Yang ni kau lepas, lebih baik daripada kau bela dia.
Dan kalau lepas pun esok dia boleh kahwin lah, pasal kau tak nak pakai dia tak ada iddah. Macam tu kot. Ayat saya kadang bahasa ni kasar sikit tak, pasal nak sebut ada hukum yang kalau orang faham situasi boleh sebut. Ya, suami tak bagi. Kalau ikut suami ni, bila dia tak bagi betul-betul, pasal ada ta'liq nikah tu. Manakala isteri apa kan ta'liq nikah, suami akan baca ta'liq tu. Apabila saya gini-gini meninggalkan isteri saya selama 4 bulan ataupun lebih tanpa memberikan nafkah dan sabit pengaduannya kepada hakim dan membayar RM10 contoh misalnya, maka jatuhlah talak satu. Hak tu bila katalah ada tempoh tersebut memang sabit, isteri semua tak pernah buat laporan je, bila dia report je mahkamah, dia tengok memang ada, dia bagi RM10 dan jatuh talak tu talak khuluk. Memang ada dalam ta'liq yang tu, jadi khuluk. Jadi yang tu boleh tuntut pasal. Dia bukan pasal pun, istilahnya tercerai dengan ta'liq nikah, yang suami ta'liq untuk jatuh talak, sama ada atas nama talak ataupun atas nama khuluk, semasa dia nikah, masa dinikahkan dulu dengan sebab tak bagi nafkah selama 4 bulan ataupun lebih pada isteri, dan nafkah tu nafkah zahir, bukan nafkah batin. Lain. Mas kahwin hutang. Ya. Bagus soalan tu. Soalan ditanya mengenai mas kahwin hutang. Adakah hak suami untuk jima? Itu kan soalan ni, kasar sikitlah tantung yang belakang tu. Boleh hak mas kahwin hutang? Dari sisi hukum boleh. Cuma tak biasa dengar melainkan filem Piramli lah. Macam tu kot. Dan adakah hak suami untuk jima? Yang ni soalan tu bagus. Saya kata bagus siapa? Isteri dari segi hak dia, di atas takut suami ni jenis orang tak bayar hutang. Selagi tak bagi mas kahwin, selagi tu I tak serah raga I, jiwa serah, raga tak bagi. Dia boleh buat itu dan tak nusyus pada dia. Pasal apa? Hak dia minta mas kahwin sebelum daripada suami pakai. Apatah lagi sebut tunai. Sebut tunai tapi tak bayar pun, itu hutang. Kalau sebut hutang pun, hutang okey, sah kat nikah, memang hutang. Lepas tu suami tak bagi hutang, isteri tak mau hutang, isteri kata nak tunai, hak dia untuk ditegah sebelum suami bayar mas kahwin. Hak dia, pasal itu hak dia, pasal itu adalah hak dia. Dia boleh tak bagi serah tubuh dia apabila suami tak selesaikan mas kahwin. Seingat saya ada hukum macam tu pada isteri, pada suami yang tak tunaikan mas kahwin. Jadi kalau dia nak lepaskan juga macam mana? Hutang pi lah mana-mana, janganlah hutang dengan bini, susah. Macam mana? Hutang dengan orang lain, bagi kat dia, betul boleh pakai bini lah. Cuma hutang dengan orang lain lah. Esok tengok lebam muka siapa tak bayar hutang dengan kawan tu, tak apa. Tapi kalau bini tak bayar hutang, mampu dia tak bagi, nak buat apa, takkan nak tampar bini disebabkan tak bagi. Jadi biar hutang dengan orang lain, jangan hutang dengan bini. Yang tu kot suggestion juga tu pun. Bagi cerdik lagi hutang sampai lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.